Okey. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ini? Khabar baik. Saya boleh panggil nama apa ni? Boleh panggil Rabiatul. Rabiatul dekat mana sekarang ni? Saya dekat kampus sekarang. Ada dalam asrama. Oh, dekat kampus. Tak pulang ke Ah, rumah ke? tak pulang sebab mak tak bagi kan, sebab keadaan sekarang kan COVID apa semua Oh, semakin meningkat dia punya kes kan. Sebab tu tak balik tu. oh, so lebaran dekat kampus ke? Lebaran dekat kampus dengan kawan-kawan. Dapatlah pengalaman baru tu. Tak ambil keluarga lah ya. Hmm. Apabila kita langsungkan sesi kaunseling sekarang, Rabiatul nyaman tak? Setakat sekarang. Okey. Nah, jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria Azhara. Hari ini saya adalah kaunselor bagi Rabiatul dari Ar-Raniri. Nah, di sini saya akan dengarkan segala keluh kesah Rabiatul, baik itu Rabiatul nak cerita apa atau nak bincangkan isu apa, silahkan Rabiatul ceritakan kepada saya. Faham? Okey. Sekarang boleh tak Rabiatul perkenalkan Rabiatul, baik itu nama, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan Rabiatul ni macam mana orangnya? Okey. Macam tadi nama penuh saya Rabiatul Atikah binti Syafiee. Saya berasal dari Malaysia kan. Kita kan lain. Um, saya berumur 21 tahun. Um, dan sebelum ni saya belajar dekat Kolej Matrikulasi. Kolej Matrikulasi ni dia belajar setahun je. Lepas belajar setahun tu terus masuk degree. Apa ada adik-beradik 6 orang, saya anak yang terakhir, bongsu lah kan. Um, Ayah saya baru meninggal baru-baru ni lah, taklah baru dalam tahun lepas, hujung tahun lepas kan. Mak saya ada lagi kerja suri rumah je. Sekejap. Kau ada apa lagi yang nak tanya? Jadi sebab kita nak langsungkan sesi kaunseling hari ini, Mm-mm. Rabiatul sebelumnya pernah ikut kaunseling tak? Sebelum ni pernah. Berarti Rabiatul dah faham lah yang macam mana kaunseling tu. Ya faham lah. Cuma apa, setiap sesi kaunseling yang buat sebelum-sebelum ni isu yang beza-beza lah. Dia tak bawa isu yang sama lah. Boleh tak Rabiatul ceritakan dikit pada saya macam mana kaunseling sepemahaman Rabiatul? Kaunseling tu apa, ada interaksi antara seorang klien dengan seorang kaunselor. Um, untuk klien tu cerita dan meluahkan apa yang dia nak luahkan, dan sama-sama mencari penyelesaian masalah untuk klien tu. Macam tu yang saya faham. Baguslah ya, dah faham ni. Hmm. Nah, jadi sebelum kita berlanjut ke sesi kaunseling, saya nak bincangkan dikit terkait dengan etiket kaunseling. Nah, jadi dalam kaunseling ni, kita di sini ada yang namanya etiket kerahasiaan, di mana segala apa isu yang Rabiatul bincangkan atau ceritakan kepada saya akan saya keep bagi diri saya sendiri, cukup di antara Rabiatul sebagai klien dan saya sebagai kaunselor, dan tak akan kita kongsikan ke manapun, kecuali apabila isu yang Rabiatul ceritakan itu mestilah ada kita ceritakan kepada pihak ketiga. Nah, baru setelah tu dengan sepemahaman Rabiatul, kita akan bincangkan kepada pihak yang lainnya. Sejauh ini faham? Faham. Baik. Jadi sesi kaunseling ni lebih kurang kita jalankan dalam masa 20 minit. Okay.
Apabila mungkin nanti ada pembahasan lain yang nak dibincangkan lebih lanjut, itu dapat kita pertimbangkan kemudian. Nah, jadi Rabi'atul sejauh ini sudah faham dan setujukah dengan apa yang telah kita bincangkan sebelumnya? Saya setuju. Baik, baik. Jadi kita mulai saja. Sebagaimana Rabi'atul bertemu dengan saya, tentunya Rabi'atul ada isu yang nak dibincangkan. Nah, Mm-mm. sekarang saya persilahkan Rabi'atul untuk bincangkan apa segala yang nak Rabi'atul kongsikan dengan saya. Okey, yang saya nak kongsikan tu, kan saya duduk dekat kampus kan. Jadi daripada tu saya duduk kampus dalam satu bilik tu ada 2 orang, saya dengan roommate saya lah. Lepas tu kadang saya rasa macam tak selesa sikit sebab kadang roommate saya tu dia okey, kadang dia tak okey ke macam mana. Saya pun tak faham. Saya macam kadang nak tegur dia kalau dia buat saya tak selesa kan. Tapi saya confused. Bolehkah saya nak tegur dia tu? Macam tu. Kalau macam Fitria macam mana? Apa pendapat Fitria? Pernah cuba, Rabi'atul pernah coba tak buat tegur dia? Tak pernah sebab tak berani. Lepas tu sebab apa adalah macam kadang saya terasa jugalah kadang-kadang kan. Ya, sebab cara cakap cara dia cakap tu apa lebih kepada macam perli-perli. So saya tak sukalah daripada situ. Saya suka dia terus terang je, tak perlu perli-perli kan kalau dia nak cakap apa-apa. Saya kadang sedih jugalah kan. Tapi saya cuma nak bagi tahu dia untuk macam tegur dia kan. Tapi susah lah sebab dengan cara dia yang macam tu kan, saya tak tahu cara nak tegur dia. Berarti selama ni di bilik macam mana tu? Misalnya ada apa mungkin yang nak Rabi'atul tegur tu macam mana? Saya buat ni lah, saya diam je. Saya banyak diam. Kalau ni saya just kadang rasa macam fake pun ada. Macam diri ni macam fake kan. Rasa macam tu kadang-kadang. Sebab kita terpaksa macam, kita sikit hati dengan dia. Tapi kita tutup benda tu dengan kita senyum je. Kadang kesian juga kat dia kan. Kita rasa macam kita ni layan dia sebab kita terpaksa ke macam mana. Maybe ke depannya kena try lah. Mm-mm. Kan belum pernah try kan, kena tegur dia. Belum. Belum. Try lah sekali mungkin. Kalau nak tegur tu macam mana? Nak approach dia terus ke? Bagi tahu dia ke? Tu macam mana? Tak nak buat ayat tu Basa-basi sebab takut bagi dia kecil hati ataupun ni lah kan. Faham kan? faham. Basa-basi dulu mungkin. Dekat tak kamu dengan dia? Makin lama sekarang makin dekat lah orang kata apa. Dah boleh lah dia pun selalu juga share masalah dia kan kadang-kadang. Cerita-cerita gitu. Ya. Cuma kadang-kadang je dia macam ni sikit suka peli-peli tapi dia okey. Setakat ni lah okey je duduk dengan dia anaknya. Cuma tak tahulah kadang terasa tu rasa sedih macam mana. Tak pun tercampur dengan benda lain yang tak tahulah. Jadi Rabi'atul sini merasa tak nyaman macam tu ya. Sebab nak tegur tapi tak tahu macam mana nak tegur. Mm-mm. Rabi'atul cakap tadi kan belum pernah coba tegur. Tapi sekarang sebab dah mulai dekat-dekat sikit dengan dia, mungkin dah bisa lah coba sikit-sikit makin dekat. Biasanya kita makin dekat dengan orang, kita makin berani untuk apa ya, luahkan isi hati kita macam tu. Mm-mm. Pakai bahasa yang halus-halus saja macam tu. Tak, mungkin nanti kan tak Rabi'atul risau lah macam mana bila dia marah. Mm-mm. Lepas tu apa tapi dia selalulah cerita kalau dia ada masalah. So dekat situ saya rasa macam bersalah lah kalau nak bagi tahu dia yang dia pernah dia cara percakapan dia ke ada bagi saya kecil hati ke apa.
So saya serba salah lah kat situ sebab dia macam selesa je dengan saya tengok. Saya pun tak pasti tu. Macam roommate Rabiatul ni mulai terbuka lah ke Rabiatul kan? Dia jenis yang dia lama-lama tu dia cepat percaya orang lah. So dia share je. Bila dia percaya tu dia selalulah share apa yang dia rasa. Kena cobalah sekali untuk tegur. Kan Mm-mm. coba saja dulu. Kan sebab kita tak tahu responnya macam mana bila kita tak pernah coba kan? Mm-mm. Lepas tu kalau macam mana nak kata? Kadang waktu bila dia pinjam barang kan, dia susah nak pulangkan dengan cepat kan. Kita nak guna benda tu, rasa macam tak tahulah. Tapi dia bagi tahu je kalau nak guna, habaq je lah kan, dia kata. Tapi benda tu dia pinjam daripada kita. Tu nak tegur tu jugalah tapi tak berani sebab takut dia kecil hati kan. Rabiatul tak enakan lah macam tu lah. Mm-mm. Lepas tu Hmm, kalau pendapat Fitria macam mana pula? Kalau Fitria buat apa? Cakap macam mana kat dia? Saya tak tahu nak cakap macam mana ayat dia tu. sebab kan Rabiatul cerita tadi, roommate Rabiatul dah mulai dekat sikit-sikit. Bisalah mungkin tegur dengan bahasa yang halus macam tu. Mungkin dari hal yang simple saja dulu macam tu. Nanti lama-lama mungkin dia juga faham macam tu kan. Sebab Mm-mm. macam saya cakap tadi, kalau kita tak pernah try, kita tak tahu macam mana responnya. Oh, betul juga. Hmm. Kalau macam mana nak cakap, um, menggunakan bahasa yang mungkin Rabiatul selama ni bercakap sama dia macam mana. Mungkin bisa bercakap macam tu. Oh, bercakap sama dia selama ni kadang-kadang bahasanya halus, pakai bahasa halus gitu. Oh, pernah ceplos-ceplos, tak masalah gitu. Selalu je macam duk gurau-gurau kasar kan. Tapi risau juga kan bila dekat kat kita nak tegur tu dia kecil hati kan. Dia tak tahu kan hati orang tapi itulah. Dia tak tahulah macam mana nak tegur dia. Sebab risau kan. Sebab kita nak duduk sebilik dengan dia lagi berapa bulan lagi kan. So macam tak tak best lah kan macam tu kan. Menurut saya pakai yang bahasa halus saja dululah. Kalau macam tu, sebab kan pas kita nak tegur orang kan takut dia tak enak hati dengan kita, dia Mm-mm. merasa kita tak nyaman dengan dia atau macam mana gitu kan. Misalnya dia nak pinjam apa mungkin punya Rabiatul, tapi Rabiatul merasa tak nak beri gitu. Cakap sajalah. Katakan, tapi saya nak pakai macam mana? Macam tu. Hmm. Kalau dia macam lepas tu dia pergi poli ke macam mana? Apa? Kalau dia perli kita balik macam dia buat ayat yang bagi kita bersalah balik macam mana tu? Cak misalkan tu macam mana? Contohlah saya tak bagi saya pinjam barang saya kan. Lepas tu dia mula macam mengungkit yang dia pun pernah bagi pinjam barang kat saya tu macam mana? Tu mungkin kena macam ni. Misalnya Rabiatul kena larang, Cak berilah dia alasan macam mengapa Rabiatul tak Ah, bisa pinjamkan barang tu. Nah, mm-mm, beri alasan sejelas mungkin sebab uh, orang biasanya ketika kita dah beri alasan itu, dia dah mudah untuk terima macam tu. Nah, mm, besok-besoknya itu kalau misalnya Rabiatul nak pinjamkan apa gitu kan, coba tawarkan lebih dulu, kamu nak pinjam ini saya tak macam tu. Jadi dia merasa oh berarti kemarin memang tak boleh, berarti kalau sekarang saya nak pinjam lagi boleh-boleh saja macam tu. Jadi dia kena oh, faham tak setiap momen tu dia mesti bisa pinjam sesuatu punya kita. oh.
Jadi setiap apa yang kita kena bagi alasan, cuba bagi alasan lah mungkin. Saya baru nampak lah macam mana nak explain dekat dia kan. Sebelum ni tak tahu nak buat ayat macam mana. So macam tu lah, kena try sekali kan. Ha. Sebab kan nak lihat responnya dulu macam mana. Betul. Apabila disambut baik ya alhamdulillah, berarti dia macam kita bisa tegur. Kedepannya pun kalau kita tegur pun kita dah tahu macam mana nak tegur kan. Kalau kita tak pernah try ya tak pernah tahulah kita macam mana. Betul juga sebab saya takut juga nak cuba cakap dengan dia kan, takut tiba-tiba jadi tak cakap pula lepas tu kan, risau kadang-kadang. Kau saya ni terlalu overthinking ke macam mana? Bisa jadi macam tu, overthinking lah ya. Sebab kan takut kan hilang kawan kita. Apalagi roommate satu bilik. Sebab nak duduk lama kan, siang malam nampak muka dia, kelas pun online dalam bilik je kan. Kadang serba salah jugalah nak bagi tahu tu. Tapi itulah nanti saya try cuba apa yang Fitria bagi tahu tadi. Macam ni lah, terbuka sikit. Saya baru nampak kan, cuba bagi alasan tu mungkin dapat bagi dia macam, macam ni, okay, boleh tak apa kan. Sebab kan mesti terbuka kan. Bila kita tak terbuka, macam mana dia nak tahu apa yang kita fikir, apa yang kita rasa macam tu. Betul-betul. Sebab selalu saya je yang dengar dia cerita, dia tak pernah pun dengar saya nak cerita ke apa kan. Bisalah tu, macam nak pancing dulu responnya macam mana gitu kan. Mungkin ada apa lagi yang nak Rabi'ah tu bincangkan dengan saya? Kalau dari isu roommate tu, saya tak cuba lagi kan, so saya tak tahu. Kalau isu lain tu, saya rasa dari segi masa lah, biasalah student kan, masa. Tak dapat nak susun dengan baik. Kadang terlepas due assignment, macam tu lah. Cuma saya confused, saya suka macam balik juga. Macam duduk tunggu, duduk main phone kan. Sampai ni baru nak buat, sampai nak dekat due date tu baru nak buat. Saya tak tahu nak buat sebab kalau buat jadual, saya rasa macam sama je ke macam mana? Kalau buat jadual waktu. Jadi macam ada tugasan lazy lah macam tu lah. Dia banyak tapi susah nak buat kan. Tak tahulah, malas ke taklah. Dia jadi kalau duduk dalam bilik kan, dia taklah. Mungkin saya duduk dekat tempat lain kot. Cuba keluar dari bilik kan. Tu dah pernah coba buat jadual macam tu kah? Jadual tak pernah buat lagi sebab saya tak percaya yang saya boleh ikut jadual yang saya buat tu. Bolehlah try buat tu juga balik. Tapi kalau memang tak bisa konsisten, kena cicil tugasnya sikit-sikit. Janganlah tunggu day min 1 baru buat. Macam ni, misal Rabi'ah tu suka main game ke? Tak, saya suka main tengok YouTube je, macam tu je. Tak main game Tantangan pun. macam tu suka tak? Ha? Tantangan macam tu suka tak? Misal tantangan gitu. Kena menantang diri sendirilah macam tu. Bisa tak hari ni saya selesaikan tugas yang ini macam tu. Dia macam niat je tau. Macam okay, nak buat hari ni. So jalan tu tak jalan juga. Macam laptop buka kat depan je.
tak bisa dipaksa jugalah kan. Sebab Mm-mm. sometimes macam dipaksa tak keluarlah dari otak apa yang nak kita buat. Mm-mm. Betul. Tapi itulah, saya cubalah juga nak paksa diri yang buat kan. Sebab sekarang kan makin banyak duit yang nak kena kejar kan. Mm-mm. Lepas tu kadang, Mestilah bangun hmm? mestilah bangun motivasi balik lah buat bikin Uh-uh. tugas. Sebab entahlah, kadang saya rasa ni saya terlalu overthinking lah dengan buat kerja lagi seduk. Terlalu fikir pasal rumit kan nak buat macam mana. Jadi benda tu jadi bercampur, jadi saya tak buat kerja tu. Jadi macam tu. Tak Sebab tahulah mungkin macam overthinking. tu. Hmm. Hmm. Tak mestilah dipikir sangat tu. Biar mengalir je. Yang penting kita tetap buat meski sikit-sikit. Mm-mm. Apa lagi yang nak dibincangkan ni? Hmm. Setakat ni saya rasa tak ada apa dah kot. Yang tu je kot. Uh-uh. Masa pun dah habis. Mm-mm. Kita cukupkan sampai sinilah ya. Boleh? Jadi, segala apa isu yang tadi Rabi'atul bincangkan dengan saya, akan saya keep untuk diri saya sendiri. Cukuplah tahun ni antara klien dan konselor saja. Rabi'atul tak perlulah kita kongsikan ini ke mana-mana selama itu tidak dibutuhkan macam tu kan. Mm-mm. Saya pun di sini sebagai konselor akan menjaga nama baik Rabi'atul sebagai klien. Dah kita cukupkan sampai di sini ya. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalam.